Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ighfir lana dhunubana fid dunya wal akhirah wa azhib huzna qulubina في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ucapkan selamat malam kepada rakyat di Malaysia, pada yang berada di mana saja terutama di Malaysia yang tercinta. Selamat malam diucapkan. Semoga semuanya sudah mengerjakan sembahyang Isyak secara berjemaah. Adapun seperti biasa, ustaz di sini baru selepas asar, maknanya masih lagi petang dan dalam keadaan menunggu waktu untuk masuk waktu maghrib. Oleh kerana ustaz masih lagi dalam berehat, maka ustaz dapat meneruskanlah pengajian kita hikam ini. Hanya ustaz minta maaf, kadang-kadang tak dapat nak duduk dengan baik dalam keadaan tidak lagi mengizinkan. Dan insya-Allah pada malam ini di Malaysia dan petang ini di Yaman, kita akan sambung pembacaan kitab hikam kita. Kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita telah sampai pada muka surat 98. Muka surat 98. Sebelum pada itu, kita ingin memberitahu bahawa para wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka, yakni para awliya Allah, mereka itu sudah berpegang dengan Allah, memahami segala-galanya datang daripada Allah, dan memahami segalanya telah tercatat dan telah berpegang dengan pembahagian Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, mereka berdoa kepada Allah adalah jalan menunjukkan kehambaan, dan adalah jalan membesar sendiri sudah dikira ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka bagi mereka, para salihin, apabila saja mereka berdoa kepada Allah, mereka sudah melakukan ibadat kepada Allah. Apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Bermakna apa? Bermakna mereka tidak mengharapkan apa yang mereka doa itu akan mereka tidak, orang-orang yang soleh bila mereka berdoa pada Allah, mereka tidak mengharapkan apa yang mereka dapat daripada doa itu, tetapi mereka menerima apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Minta maaf kalau ada gangguan sikit, mungkin line internet nak habis dah ni. Tapi walau bagaimanapun, dimohon kepada semua para jamaah yang bersama dengan Ustaz pada malam ini di Malaysia, harap dapat bersama menunggu, walaupun ada sedikit terputus-putus sedikit. InsyaAllah kita akan cuba baca matan ini. Kalau boleh sempat habis, kita habiskan matan ini. Walaupun ada gangguan sikit-sikit itu, harap dapat bersama Ustaz lagi, insyaAllah. Baik, kita tengok. Berkata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, rubama lahumul adab rubama lahumul adab
ala tauhid talab i'timadan ala kismatihi washtighalan washtighalan bizikrihi an mas'alatihi. Maksud dia, terkadang ditunjukkan akan mereka itu adab atas meninggalkan tuntut pada setengah daripada segala waktu, padahal mereka itu berpegang atas kismahnya. Kismah di situ pembahagiannya, pembahagian Allah. Dan bimbang yang ini menyibukkan diri ia dengan zikir akan dia daripada meminta akan dia, dan menyibukkan dia dengan berzikir kepada Allah daripada dia sibuk meminta, yakni daripada dia sibuk berdoa. Maksud kalam hikam ini adalah, yang dikendaki ialah, terkadang Allah Ta'ala memberi adab kepada seseorang. Ini kepada para awliya Allah, pada kekasih Allah, sehingga dia mengetahui adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia ini berpegang dengan kismah Allah. Apa makna kismah? Pembahagian Allah. Dia sudah tahu semuanya sudah dibahagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu dia sudah tidak banyak meminta, ataupun dia sudah tidak meminta. Sama ada dia sudah tidak meminta, sudah tidak banyak berdoa, ataupun dia tidak berdoa. Dia sudah tidak berdoa, kerana dia tahu bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah, dia memahami bahawa kalau dia berdoa pun, sesuatu yang dia minta pun sudah ditetapkan oleh Allah, dan perkara itu akan berlaku mengikut ketetapan Allah, mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah. Perkara itu sudah berlaku, pasti akan berlaku mengikut ketetapan Allah. Kalaulah dia berdoa, dia kata, ya Allah Tuhanku, kurniakan aku rezeki yang melimpah ruah supaya aku menjadi kaya, tetapi telah ditetapkan oleh Allah dia tidak kaya, maka doa itu tidak memberi kesan. Itu dipahami begitu. Oleh kerana dia meyakini tentang pembahagian Allah Ta'ala ini, maka dia sudah tidak banyak lagi berdoa. Dah bila sudah tidak banyak berdoa, fikir daripada meminta. Okay. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, dia lebih banyak berzikir daripada meminta pada Allah. Minta maaf kalau ada gangguan sedikit, harap para jemaah boleh tunggu. Ustaz tidak ke mana-mana, insya-Allah. Ada gangguan tak? Ada terputus-putus? Minta maaf banyak, nanti kita sambung balik. Okay, baik. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini, para awliya Allah, Ta'ala, mereka sudah tidak banyak meminta, tetapi mereka banyak berdoa pada Allah. Setengah daripadanya mereka banyak memuji Allah. Maka orang yang sudah diberi faham oleh Allah, sudah diberi adab oleh Allah, dia memikirkan bahawa apa yang telah berlaku ini dalam ketentuan Allah, apa yang dia minta pun sudah ditetapkan oleh Allah. Maka daripada itu, maka dia lebih baik dia memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan berzikir pada Allah. Maka inilah yang dipahami, Saya minta maaf kalau ada sangkut-sangkut sikit, minta maaf. Tapi kalau boleh tunggu, kita akan cuba habiskan, agar dapat manfaat kita semua. Baik, kita tengok. Maka menyibuk ia dengan zikir akan dia daripada meminta, daripada berdoa. Banyak zikir. Ini setengah daripada orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka adalah orang yang ahli khidmah, orang yang sentiasa berkhidmat, mengabdikan diri kepada Allah. Khidmat ini khidmat pada Allah, tak kala telah tahqiq, telah kuat pegangan, telah yakin, mereka itu pada fana, pada sesuatunya itu akan binasa, ataupun dengan arti kata sesuatunya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka setelah dia meyakini, maka sunyilah mereka itu daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Apabila sudah fana ni binasa. Binasa apa? Binasa yang selain daripada Allah. Dia tidak lagi apa dia ini ingin mencari yang lain. Kita masih banyak lagi kita nak. Kita nak apa? Kita nak harta benda, kita doa.
kita nak apa dia, ilmu, kita berdoa. Kita nak sekian kita berdoa. Tapi orang-orang yang telah diberi oleh Allah Ta'ala ini, dia nak Allah, dia tak nak yang lain. Jadi bila dia nak Allah, dia tak nak yang lain, dia nak doa apa lagi? Hatta syurga pun dia tak nak fikir. Dia hanya dapat memikir, dia hanya nak Allah Ta'ala je, supaya Allah Ta'ala kasih pada dia. Akhirnya dia tak banyak meminta, dia banyak berzikir. Maka zikirlah dia. Ada yang sampai ratus ribu sehari, puluh ribu sehari, dan seumpamanya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana mereka sudah tidak mahu menyibukkan diri daripada meminta. Ini di kalangan orang yang sudah panak, maknanya sudah hatinya sudah tidak ada yang lain, hanya Allah Ta'ala. Yang lain itu sudah binasa, sudah tidak ada dalam pemikiran mereka. Baik. Lalu dalam keadaan macam itu, sunyilah mereka itu daripada tiap-tiap barang yang lain padanya. Maka mereka itulah tiada memandang mereka itu bagi diri mereka itu. Mereka tidak memandang kepada diri mereka. Mereka tidak memandang kepada dirinya, dirinya sertanya. Tiada memandang mereka itu bagi dirinya sertanya amal. Maka dia sudah tidak memandang kepada amal. Dia sudah panak kepada Allah, dia tak tengok dah, dia tak tengok yang dia ni banyak amal ke, dia tak rasa. Kalau dia beramal pun dia merasakan dia tidak ada amal. Dan tiada wujud, tiada yang lain. Dia tiada wujud apa? Tiada wujud amal, tiada wujud ilmu, tiada amal, tiada ilmu, tiada kemuliaan, tiada yang lain, semuanya milik Allah Ta'ala. Kerana telah tahqiq mereka itu pada maqam ubudiyah. Telah tahqiq, maknanya telah nyata bagi mereka itu duduk di dalam maqam ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, sudah dia ini sudah berkhidmat dengan Allah, hidupnya dengan beribadah pada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada di dalam hatinya yang lain pada Allah. Maka tidak disibukkan lagi dengan kemasyhuran. Kadang-kadang sibuk nak masyhur, balok dengan orang. Contohnya, tengok orang lain lebih masyhur, rasa marah, cari kesalahan orang. Ini penyakit yang ada dalam hati sebenarnya, bahaya sebenarnya. Ataupun cari kesalahan orang, ni nampak kesalahan, lepas tu tuduh orang lain, orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Ini bukan satu sifat yang baik sebenarnya. Masih lagi ada benda yang dia inginkan pada dirinya. Tetapi orang-orang yang saleh, mereka sudah tidak mereka sudah tidak memikirkan lagi mengenai dirinya. Dia tak fikir dirinya, nanti aku mesti masyhur, aku mesti hebat, aku mesti mendapat lebih pada orang. Itu tidak ada dalam fikiran dia. Maka ini orang yang sudah mencapai maqam ubudiyah. Orang yang ahli ibadat, mereka tidak memikirkan, tidak merasa dirinya ahli ibadat. Bahkan kalau dia ada ilmu, dia tak rasa dirinya ada ilmu. Kalaulah dia ini diberi anugerah daripada Allah Ta'ala, dia tidak merasa. Bahkan dia merasa tidak memiliki apa-apa. Ini orang yang benar-benar ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa memandang mereka itu akan takbir Allah. Maka diserahkan kepada takbir Allah. Tak payah mintalah, serah pada Allah. Esok Allah bagi rezeki banyak mana terima, esok apa yang berlaku terima. Begitu. Ini orang-orang awliya Allah yang mencapai makam tertentu. Bagi kita orang awam, maknanya kalau perlu rezeki kena bekerja. Makam kita orang awam ini. Tapi orang yang sudah kenal Allah, dia hanya serah pada Allah, tetapi dia sibukkan dengan benda lain. Apa dia sibukkan? Dia sibukkan dengan zikir kepada Allah Ta'ala, sehingga bila dia sibuk dengan zikir pada Allah, maka dia serahkan takbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kerana inilah meninggal mereka itu menuntut padahal berpegang pada kismahnya. Dia tinggalkan berdoa, tetapi dia berpegang juga dengan ketetapan pembahagian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seorang isteri boleh jadi ahli ibadah tak? Sedangkan dia sibuk dengan kerja-kerja urus suami dan anak-anaknya. Mana-mana isteri
yang dia menyibukkan diri dengan menguruskan keluarganya, itu dikira ibadah. Dia lebih besar daripada ibadah sembahyang sunat sebenarnya. Dia memberi kepada suaminya makan, dia menguruskan suaminya pakaian, bersihkan. Itu semua tu lebih besar daripada ibadah sunat sebenarnya. Baik, maka isteri yang duduk di rumah pun boleh menjadi ahli ibadah. Apa yang kita bahaskan di sini adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dia tidak sibuk dengan doa. Dia sibuk dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa dia sibuk dengan zikir? Kerana dia nak dekat dengan Allah. Dia tidak mahu sesuatu yang dia untuk kepentingan diri dia. Kita ni kadang-kadang kita berdoa untuk diri kita. Ya Allah, beri rezeki padaku. Ya Allah, beri rezeki ilmu kepada aku. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Masukkan aku dalam syurga. Jadi untuk diri aku. Maka orang yang sudah dekat dengan Allah ini, sudah kasih pada Allah, dia nak dengan Allah je. Maka dia tak nak meminta, dia hanya menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa, dan kerana inilah meninggal mereka itu menuntut padahal berpegang pada kismahnya dan bimbang dengan zikirnya itu daripada meminta akan dia. Maka dia sibuk berzikir dengan meminta. Di sini kena dipahami, ada kenyataan yang dipahami oleh maknanya oleh orang-orang yang soleh berdasarkan pada hadis. Dalam satu hadis qudsi, Nabi SAW ada menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man syaralahu zikri an mas'alati." Sesiapa yang menyibukkan diri dengan berzikir kepada aku daripada dia meminta kepada aku. Dia sibukkan diri dengan berzikir daripada sibukkan diri dengan berdoa. A'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Maka kata Allah, aku akan beri kepadanya yang lebih baik daripada aku beri kepada orang-orang yang berdoa. Jadi orang yang sibuk berdoa, berzikir, Allah beri lebih baik daripada orang yang sibuk dengan berdoa. Maka cuba kita tengok Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, dia ini ditelan oleh seekor ikan. Maka beradalah ia di dalam perut ikan Nun, perut ikan. Ketika berada di dalam perut ikan, maka Nabi Yunus bertasbih. Dia tidak berdoa minta agar dikeluarkan daripada perut ikan. Maka apa doanya? Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dengan doa ini menyebabkan menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dia daripada perut ikan. Hingga ulama mengatakan bahawa sibuk dengan berzikir sampai tidak berdoa itu, Allah memberi kepada orang itu lebih baik daripada orang yang banyak berdoa. Baik. Ini pandangan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang hatinya sudah yakin dengan Allah Ta'ala dan benar-benar berpegang dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan lagi, maka mengkayakan Allah Ta'ala akan mereka itu dengan anugerahnya daripada barang yang lain daripadanya. Maka Allah Ta'ala beri kepada dia sesuatu yang lain daripada dia minta. Allah Ta'ala beri kepada dia dan masuk dalam yang lain itu daripada tuntutnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada dia sesuatu yang dia tak minta, Allah beri. Kalau dia minta, Allah beri lebih baik lagi pada yang dia minta. Sama ada dia tak meminta, Allah beri. Kalau dia meminta, Allah Ta'ala beri yang lebih baik daripada dia meminta. Kerana apa? Kerana dia telah menyibukkan diri dengan ibadah, dan setelah yakin dia dengan Allah Ta'ala dan berpegang dia dengan kismah, yakni pembahagian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pintanya, maka jikalau engkau kata, betapa engkau kata dengan nafi tuntut dan pinta itu padahal kamu suruh kepadanya. Lalu ditanya, kenapa tidak berdoa kepada Allah? Tidakkah Allah Ta'ala suruh berdoa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Sedangkan Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh berdoa. Maknanya Allah Ta'ala suruh berdoa. Ya.
Kerana sesungguhnya mereka orang-orang yang sudah memahami Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka itu dekatkan diri dengan Allah, Allah akan memberi sesuatu yang lebih daripada dia meminta. Maka dikatakan di sini, maka dikatakan bahawa padahal kamu suruh kepadanya, maka kami ketahui olehmu bahawa tuntut itu atas dua perkara. Baik, dalam berdoa itu ada dua perkara. Yang pertama, tuntut yang dipuji. Tuntut yang didoa yang dipuji, iaitu sebab ijabah yang menjadi sebab diterima oleh Allah dan menjadi sebab diangkat hijab tutupan kita kepada Allah, iaitu tuntut segala orang yang arif, orang yang tuntut doa orang-orang yang arif billah, doa para wali. Dan murad Allah Ta'ala, maksud Allah Ta'ala daripada segala makhluknya itu, iaitu tuntut dengan dia kepadanya. Maka tiada bagi mereka itu dalam ta'bir dan tiada ikhtiar, kerana bahawasanya tiap-tiap sesuatu itu kehendak Allah Ta'ala bagi segala hambanya. Macam mana doa para awliya Allah Ta'ala ini? Doa para awliya Allah Ta'ala ini, mereka meminta untuk Allah. Mereka meminta Allah Subhanahu Wa untuk Allah Ta'ala, dan mereka menyerahkan ta'bir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada kalimah sufi, dia kata begini, dia kata kamu memintalah untuk Allah, jangan meminta untuk diri kamu. Apa maksud minta untuk Allah? Allah kan kaya, dah minta apa untuk Allah? Dah, maksudnya kita meminta untuk kita ini dapat mendekatkan diri pada Allah. Okey, apa beza minta untuk Allah, minta untuk diri sendiri? Minta untuk Allah seperti, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku istiqamah dalam amal. Jadi kalau kita diminta kepada Allah istiqamah di dalam amal, maka kita beramal untuk siapa? Untuk Allah. Ini minta untuk Allah. Berbeza dengan kita, ya Allah Tuhanku, berilah aku ini kekayaan. Maka kekayaan itu untuk kita. Kadang-kadang kekayaan itu melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini, Nabi pernah berdoa untuknya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kepada Sayyidina Ali ini tidak memberi kesan kepada panas dan sejuk. Sehingga Sayyidina Ali pernah satu ketika waktu panas pakai baju sejuk, waktu sejuk pakai baju yang seperti mana cuaca panas. Kalau orang lain pakai baju tebal, Sayyidina Ali pakai baju biasa, tak tebal lebih. Tapi kalaulah waktu sejuk, waktu panas, orang maknanya orang pakai baju nipis, dia pakai baju tebal. Waktu sejuk, orang pakai baju tebal, dia pakai baju nipis. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, kenapa engkau ketika waktu sejuk pakai baju yang nipis, ketika waktu panas kamu pakai baju tebal? Kata Sayyidina Ali, aku ini tidak ada beza antara sejuk dan panas. Sejuk dan panas tidak ada beza. Maka dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Sayyidina Ali ini, sejuknya itu tidak menghalang ibadat, panas dia pun tidak menghalang ibadat. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka Nabi doa untuk dia, minta untuk dia, untuk kebaikan dia dengan Allah. Maka orang yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah, dia tidak meminta untuk dia. Tak ada kepentingan nafsu, tidak ada kepentingan dirinya, hanya dia meminta pada Allah. Itu pun setengah daripada mereka tidak menyibukkan dengan meminta, kerana memahami bahawa apa yang dia minta pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam mana doa orang arif billah? Mereka meminta untuk Allah, yang ada mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dikatakan bahawa dan maka tiada bagi mereka itu dalam ta'bir dan ikhtiar. Dia tidak ada ta'bir, dia tidak ada ikhtiar. Ikhtiar ni pilihan, dia serah pada Allah. Kerana bahawasanya tiap-tiap sesuatu dalam iradat Allah, dalam kehendak Allah. Dan sabda Nabi SAW, tiada bagi hamba itu dalam ikhtiar. Hamba itu tidak boleh memilih. Tidak ada hamba dalam ikhtiar.
tetapi iaitu ikhtiar Allah dan Rasulnya bagi mereka. Tidak ada pilihan dia, tetapi hanya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa maksudnya? Maksud dia kalaulah kita berdoa, lalu doa itu kabul, bukan pilihan kita, pilihan Allah. Pilihan Allah. Kita berdoa kepada Allah agar perniagaan kita maju, lalu ditakdirkan oleh Allah perniagaan itu maju. Perniagaan itu maju pilihan siapa? Pilihan kita ke pilihan Allah? Pilihan Allah, bukan pilihan kita. Bermakna apa? Bermakna kita tidak ada pilihan, yang ada hanya pilihan Allah. Sebab itu orang yang soleh, bila dia berdoa, maka dia pun berdoa, ya Allah Tuhanku, panjangkanlah umur orang ini, panjangkanlah umur anakku yang sakit. Tiba-tiba umurnya tidak panjang, dia redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana itu pilihan Allah. Dia tahu dia tidak ada pilihan. Yang ada adalah pilihan Allah. Maka kedua, menuntut, membimbangkan ia daripada berzikir, iaitu tuntut daripadanya dengan akan kemuliaan bagimu dalam dunia dan akhirat, atau tuntutmu kepada barang yang telah diakui bagimu serta raibmu daripada memandang takbir Allah dan ikhtiar sertanya. Yang demikian itu yang dicela, kerana bahawasanya yang dikurniakannya itu akan dikau itu telah diakui baginya. Okey, satu yang dia berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia berdoa pada sesuatu, mendekatkan diri pada Allah. Selepas itu dia ini berpegang bahawa segalanya itu ditentukan oleh Allah, dan apa yang berlaku itu pilihan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ini tuntut membimbangkan ia dengan dia. Dia pun menyibukkan dia dengan berdoa sampai dia meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan zikir itu dituntut. Dituntut. Kemudian dikatakan bahawa apabila sahaja dia mendapat sesuatu, dia melihat takbir itu takbir daripada ikhtiar dia. Ikhtiar dia dan pilihan dia dengan Allah. Ini banyak macam mana? Okey, baik. Seandainya datanglah satu orang, ni contoh saja, ayah kena faham. Contoh satu orang. Satu orang dia kata maknanya saya ni nak buka kedai. Saya nak buka kedai. Maknanya dia pun minta lah orang sembahyang hajat. Bila orang sembahyang hajat, dia pun sembahyang hajat sama. Kemudian kata sang ustaz tadi selepas sembahyang hajat, kamu ni setiap kali kamu nak buka kedai, kamu baca doa ini. Tiap kali nak buka kedai, kamu baca doa ini. Dan ketika mana kamu nak sembahyang, lepas sembahyang, kamu baca doa ini supaya rezeki kamu melimpah ruah. Maka dibaca, buka kedai dibaca doa. Kemudian nak sembahyang pun lepas sembahyang baca doa. Setiap hari dibaca doa agar murah rezeki. Minta doa, maka dengan izin Allah dia jadi kaya. Ketika mana dia menjadi kaya, dia melihat kekayaan itu datangnya dengan sebab doa dia. Inilah banyak berlaku kita. Maka kekayaan itu datang dengan sebab doa dia. Doa dia. Lalu dia meletakkan, bila orang tanya Alhamdulillah, nampak kedai kamu maju, nampak kedai, Alhamdulillah, saya doa tiap hari, dia kata. Tiap hari saya berdoa nak jadi maju macam ni. Siang malam berdoa. Akhirnya dengan doa tadi menyebabkan kedai saya maju. Maka kata ulama sufi, orang yang macam ini, dia punya takbir dia dan takbir Allah. Bermakna apa? Dia kata memandang takbir Allah dan ikhtiar sertanya. Maknanya antara dia dengan Allah ada serta. Allah memberi perniagaan yang maju dengan sabit dia doa. Maka inilah yang menyebabkan bahawa doa yang macam ini doa yang dicela. Dan inilah banyaknya kita begini, betul tak? Kita rasa sabit kita doa lah Allah bagi, sabit inilah bagi. Hatta bila pergi jumpa ustaz doa kabul. Sabit ustaz lah Allah Ta'ala bagi. Lalu ketika itu dia tidak menyedari bahawa sebenarnya apa yang Allah bagi itu bukan sesuatu yang datangnya daripada makhluk, tetapi sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena faham di sini. Kalau tidak, bila faham di sini, insya-Allah moga-moga kita selamat daripada buruk adab kita dengan Allah.
kerana kebanyakan ataupun kebiasaan kita, kadang-kadang kita tersalah adab kita dengan Allah, merasakan bahawa Allah itu menunaikan kehendak kita. Allah itu dengan arti kata, walaupun tidak sebut gitu, tetapi dari segi adab dengan arti kata seolah-olah Allah mengikut kehendak dia. Maka inilah doa yang dicela. Maka dengan setengah pada itu, maka ulama ada yang mereka itu meninggalkan doa. Kenapa? Kerana dia dah tahu dah sebenarnya Allah dah tetapkan. Maka bila sudah tahu, disibukkan dengan berzikir pada Allah. Dan ada terkadang ada setengah daripada adab itu meninggalkan minta. Setengah daripada adab orang yang dekat dengan Allah, setengah daripadanya mereka meninggalkan berdoa. Meninggalkan berdoa kepada Allah. Minta maaf ni kena beki-beki sikit. Maknanya tidak berapa selesa lagi. Jadi setengah daripada adab itu mereka meninggalkan doa dan tuntut bagi orang yang telah mustaghraq dalam zikirnya, orang yang sudah tenggelam dalam zikir. Orang yang sudah tenggelam dalam zikir, dia ini maknanya adab dia kena tinggal doa. Jangan banyak berdoa. Sibukkan dengan berzikir kepada Allah. Minta maaf ni, ustaz duduk begini. Ini masalah kaki tak selesai lagi ni. Baik. Jadi bila sudah tenggelam dengan zikir, padahal redha dia dan redha dengan apa yang berlaku daripada segala perintah takdir, sudah tenggelam dengan zikir, lepas tu redha dengan takdir Allah Ta'ala. Ya, ini salah satu mazhab kaum, mazhab orang sufi. Orang sufi macam mana? Orang sufi yang sudah tenggelam dengan zikir, ia sudah tidak afdal berdoa, tetapi dia banyakkan berzikir kepada Allah. Sebab tu dulu pernah kita datang di Tarim, sebelum datang Tarim ni jumpa satu orang Habib. Jadi satu orang Habib tu, dia tanya, tujuan kamu datang di sini apa? Kata saya nak minta bai'ah dengan Allamah Habib Umar. Dia kata tak payah ambil dengan Habib Umar, ambil dengan dia. Habib Umar pun ambil dengan dia. Ini satu amalan. Apa dia? Suruh berzikir. Berzikirlah, bai'ah lah. Banyak mana? Tak banyak, zikir aja. Dia suruh berzikir la ilaha illallah 100,000. 100,000. Jadi supaya apa? Supaya disibukkan diri dengan berzikir. Bukan senang kita nak sucikan hati kita ni. Kadang-kadang dengan ilmu tak cukup. Duduk dengan orang soleh pun tak cukup. Kadang-kadang dengan lalu zikir, dengan lalu taubat dan seumpamanya. Maka sudah tenggelam dengan zikir, sudah tak perlu banyak lagi berdoa, kata orang-orang sufi. Maka hendaklah dia ini banyak zikir. Maka pendapat pertama, ada beberapa pendapat dibahas oleh ulama, mana afdal, zikir ke doa? Maka orang yang sudah tenggelam dengan zikir sudah tidak afdal berdoa. Maka berzikir lebih afdal daripada berdoa. Kenapa berzikir lebih afdal daripada berdoa? Kerana berdasarkan hadis. Hadisnya, man syaralahu zikri an mas'alati a'taitu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Sesiapa man syaralahu zikri an mas'alati, sesiapa yang sibuk berdoa, sibuk berzikir kepada aku daripada meminta, aku memberi kepada dia lebih baik daripada aku beri kepada orang yang meminta. Maka ini pandangan pertama, berzikir lebih afdal daripada berdoa. Bagi siapa? Bagi orang yang tenggelam dengan zikrullah. Dan kata Imam Abu Qasim Kushairi radhiyallahu anhu, telah bersalah-salahan mereka itu dalam afdal doa daripada sukut, afdal sukut daripada doa. Mana afdal? Afdal doa ke zikir? Afdal zikir ke doa? Mana lebih afdal? Saya tak nak doa, saya nak berzikir. Ataupun saya nak berzikir, tak nak berdoa. Mana lebih afdal? Orang yang dia banyak berzikir, dia tak berdoa, dengan orang yang banyak berdoa, dia tak banyak zikir. Mana lebih afdal? Maka pendapat tadi kita bagi tahu, yang pertama, pendapat daripada ulama-ulama sufi menyatakan barang siapa yang sudah tenggelam dengan zikrullah. Ada tak di kalangan kita yang sudah tenggelam dengan zikrullah ni? Mungkin yang dengar kuliah ustaz ni ahli-ahli zikir. Maknanya ada pun ustaz ni bukan ahli zikir, ahli fikir pun tidak. Maknanya, maka yang kata pendapat sufi yang pertama, berzikir lebih afdal daripada banyak meminta. Ini pendapat ahli sufi
Yang dimaksudkan itu adalah orang yang sudah tenggelam dengan zikrullah. Kemudian dikatakan lagi dan kata setengah mereka itu afdal kerana bahawasanya duduk ia di bawah lagi hukum dan redha pada yang telah terdahulu daripada ikhtiar hak, itu terlebih aula. Setengah mereka itu doa afdal, setengah doa itu afdal. Dan afdal kerana keadaan ibadah, kerana menzahirkan hajat. Okey, baik. Setengah ulama pendapat kedua. Pendapat pertama kata zikir lebih afdal. Kerana apa? Kerana bila dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna dia tak perlu meminta sebab dia dah yakin, dah berpegang kepada Allah yang Maha memberi. Maka baik dah kamu ini maknanya daripada banyak-banyak meminta, baik kita berzikir. Berzikir kan Nabi dah kata lebih baik orang yang sibuk dengan zikir, Allah beri lebih baik daripada meminta. Maka pendapat pertama mengatakan berzikir lebih afdal daripada berdoa. Pendapat yang kedua mengatakan berdoa itu lebih afdal kerana berdoa itu menggambarkan kehambaan, menunjukkan, menzahirkan hajatnya kepada Allah sebagai kehambaan. Dan berdoa itu menunjukkan lagi bahawa dia ini mengakui bahawa Allah Ta'ala berkuasa. Macam kita kata maknanya kita tahu dah dia ini maknanya akan tolong kita. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh lagi, tunjuk lagi pengharapan kita, lagilah dia akan tolong maknanya. Maka pendapat yang kedua menyatakan bahawa berdoa itu lebih afdal daripada berzikir, kerana berdoa itu menunjukkan lambang dia sebagai hamba, dan yang kedua menunjukkan bahawa dia mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata setengah mereka itu sukut afdal. Sukut itu afdal kerana bahawasanya duduk ia di bawah berlakunya hukum dan redha yang telah dahulu daripada ikhtiar hak, itu ya terlebih aula. Ada yang mengatakan diam saja, itu lebih afdal daripada meminta. Kerana redha dengan apa yang ketetapan Allah. Jadi diam ni dengan arti kata seorang itu duduk dalam berzikir kepada Allah Ta'ala dan tidak banyak meminta sesuatu kepada Allah. Ini sebagaimana pendapat yang pertama. Dan kata setengah mereka itu yang terlebih aula itu bahawasanya segala waktu itu bersalah-salahan. Maka setengahnya ahwal doa itu afdal daripada sukut, iaitu adab. Okey, ini yang ketiga, pandangan ketiga. Pandangan yang ketiga atas keadaan. Ada keadaan itu afdal zikir, berzikir, jangan berdoa. Ada keadaan itu afdal berdoa, jangan berzikir. Itu yang ketiga. Yang ketiga mengikut atas keadaan. Seperti mana? Seperti orang duduk depan cermin. Duduk depan cermin. Kalau orang puan dia pakai jipar, tengok kita pakai serban lah maknanya. Maka ketika mana duduk di hadapan cermin, itu apa yang afdal dibuat? Doa ke zikir? Maka yang afdal doa. Allahumma ahsinta khalqi kama ahsanta Allahumma ahsanta khalqi khuluqi kama ahsanta khalqi. Baikkanlah akhlakku sebagaimana kau elokkan akhlak kejadian aku. Jadi kita berdoa kepada Allah. Duduk depan cermin, afdalnya apa? Afdalnya adalah baca doa. Maka satu keadaan doa lebih afdal pada zikir, dan satu keadaan zikir lebih afdal pada doa. Tengok atas keadaan. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Maka dalam setengah ahwal doa itu afdal daripada sukut, iaitu adab. Dan setengah ahwal itu sukut itu afdal daripada doa, iaitu adab. Dan hanya saja dikenal mereka itu waktunya, kerana bahawasanya mengetahui waktu itu hasil ia daripada dalam waktu itu. Kenapa? Kerana dikatakan antara afdal zikir dengan doa ini duduk atas waktu. Ada waktu ini waktu yang afdal berzikir. Ada yang waktu ini afdal berdoa mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada pertanyaan, jika berdoa mohon hidup ini hanya untuk keredaan Allah, rezeki yang Allah redha saja, maknanya baik orang yang berdoa mohon agar dia mendapat keredaan Allah, keredaan Allah Ta'ala, rezeki yang Allah redha sahaja. Jadi nak bagi tahu, apabila dia berdoa untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala, itu satu doa yang baik. Dan apabila dia berdoa untuk mendapat redha Allah Ta'ala, bermakna dia juga dikira meminta. Kerana apa? Kerana ulama menyatakan bahawa kalau orang itu berdoa untuk mendapat redha Allah, bermakna dia berdoa untuk Allah. Maka dia berdoa untuk Allah, dia akan diberi oleh Allah Ta'ala apa yang diperlukan atas dirinya. Maka berdoa untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala ini satu doa yang baik. Sebenarnya doa dan zikir tidak ada masalah. Nak gabung dua-dua pun tak apa, nak gabung nak saja. Maka ulama kata tak payah doa langsung, ini orang arif billah. Tak payah doa ataupun doa pun sikit-sikit saja, ini orang arif billah, banyakkan begitu. Yang kedua, zikir tak banyak, doa je banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, zikir dan doa sama banyak, dan tengok atas keadaan. Dalam keadaan ini afdal zikir, maka zikir. Dalam keadaan ini afdal doa, maka berdoa mengikut atas waktu. Maka apabila didapat pada hatinya isyarat kepada doa. Yang keempat dia serah pada isyarat hati. Isyarat hati. Dia berasa nak doa, dia doa. Dia berasa nak berzikir, dia berzikir. Ikut atas isyarat hati dia. Itu yang keempat. Yang keempat dia ikut atas isyarat hati. Mungkin pada ketika ini dia rasa nak berdoa lah, dia berdoa. Dia bangun pagi, dia bangun malam, dia nak baca Quran ke, nak berzikir ke, nak sembahyang sunat. Maka hatinya itu rasa nak berzikir malam masa itu, dia berzikir. Maka afdal bagi dia orang yang bagi dia itu berzikir ketika itu, mengikut hati yang didatangi, yang Allah Ta'ala datangkan di dalam hati dia. Ini yang keempat. Yang keempat, isyarat kepada doa, maka doalah padanya aula. Dan apabila didapat isyarat kepada sukut, diam, maknanya maka sukutlah baginya aula. Tengok atas keadaan, maksud diam di situ, yakni antaranya zikrullah. Maka tengoklah atas pemberian Allah. Sebab tu kadang-kadang kita beribadat ni atas rasa. Pergi ke Mekah, orang main sunat, ada sembahyang sunat, ada orang baca Quran, ada orang mari-mari tawaf, dia pun tawaf. Ada orang mari-mari maknanya duk baca ilmu, buat majlis ilmu. Maka ini atas pemberian Allah Ta'ala. Dan selagi mana perkara itu baik, maka afdal agar diri dia. Mungkin afdal orang itu berdoa, tapi bagi diri kamu tak afdal doa, sebab Allah campakkan kamu zikir lagi, sebab kamu kurang nak zikir. Maka zikir afdal bagi kamu. Bagi orang ini sedang berzikir, tapi dalam hati kamu dicampakkan kena baca Quran lebih afdal bagi diri kamu. Allah Ta'ala beri petunjuk. Kalau didatangi rasa hatinya begitu, maka itu keadaan yang keempat. Maka sah bahawa dikatakan sahaja bagi hambanya itu, bahawa jangan ada ia lupa pada memandang Tuhan. Yang paling penting, sah belaka nak zikir tak apa, nak doa tak apa. Dengar arti kata, orang Terengganu kata jangan baloh mana, duk baloh dia kata. Bagus doa, bagus zikir, padahal boleh belaka, tak ada masalah. Macam sampai bulan Ramadan lah, buat 8, buat 20, terpulang, asal buat sahaja. Hanya kita nak bagi tahu, boleh belaka, buat 8 pun boleh, buat 20 pun boleh. Hanya pandangan ulama afdal 20. Tetapi ulama kata, kalaulah 20 itu jadi laju-laju, tak gaduh, orang Terengganu kata, tak khusyuk, saya lebih tenang 8. Maka buat 8, bagi kamu afdal 8. Yang penting tidak bergaduh. Maknanya. Jadi tambah jadi begini. Jadi begini. Sunnah Nabi ekor serban 1 ke 2. Habib Umar pakai 2. Satu sini, belakang satu, sini keluar satu. Tengok Habib Umar pakai serbannya 2 ekor. Kita pakai 1 ekor belakang. Lepas tu balas orang. Serban ni ekor 1 ke ekor 2? Ekor 2, ekor 1 balas. Yang balas tu dua-dua tak akan serban. Maknanya dah ini merugikan kita. Jadi sebenarnya dalam bab ini, selagi mana kata ulama sufi,
kata dalam pengarang kitab kita ini, selagi mana kamu duduk di dalam mengingati Allah, kamu nak berzikir pun tak apa, ketika itu kamu nak berdoa ketika itu pun tak apa. Ataupun kamu duduk orang yang pertama, kamu golongan sufi yang tinggi, kamu ni tak perlu banyak berdoa, tak apa. Ataupun kamu kena banyak berdoa, maknanya banyak berdoa, kurangkan berzikir pun tidak mengapa. Ataupun kamu boleh memahami tempat ni doa, tempat ni zikir, pun tidak mengapa. Yang ketiga, ataupun kamu tak tahu ni nak zikir apa, tengok rasa hati nak berzikir, berzikir. Selagi mana dalam kitab ini mengatakan bahawa jangan ada lupa pada memandang Tuhannya dalam hal doa, maka wajib ia akan memelihara halnya. Maka apabila didapati di dalam doa itu bertambah suka pada waktunya, maka doa baginya aula. Kalau kamu suka berdoa, maka doa itu aula. Kalau kamu suka berzikir, maka zikir bagi kamu aula. Dan jikalau diketahui kepada hatimu dalam waktu doa itu hasil susah, payah nak doa, payah sungguh nak doa, tak jadi, maknanya maka yang aula itu meninggalkan doa pada waktu itu. Maksud bab sini sedang zikir. Zikirlah kamu. Zikir kamu. Dan jikalau tiada didapati hatimu bertambah suka dan tiada hasil susah, maka doa itu meninggalkan di sini itu bersamaan ataupun atas kamulah. Maknanya yang paling penting jangan lupa kepada Allah. Itulah perbahasan kita antara doa dengan zikir kepada Allah. Yang paling penting amalkan zikir, amalkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami di tarikh ini digalakkan oleh Allamah Habib Umar dengan membaca doa, berzikir, dengan memperbanyakkan zikir. Lebih kurang dalam 21,000. Ada 7 zikir, setiap zikir itu hendaklah dibaca dengan 3,000. Jadi kita disibukkan dengan zikir itulah, maknanya Rabbana fil lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbih aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. 3,000. Selesai bacaan tu. Lepas tu baca Rabbi fi warham wa anta khairur rahimin 3,000. Lepas tu selesai macam tu. Lepas tu baca doa yang lain. Lepas tu selawat lagi dan seumpamanya. Sibukkan dengan zikir. Tapi andai kata kalau kami di sini Habib Umar ini bagi zikir sampai 21,000 satu bulan ini, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat sibuk. Tetapi amalan zikir yang lain mudah. Ambil yang mudah. Saya ini tak boleh nak sibuk zikir lockdown, Ustaz. Kalau saya sibuk zikir, saya lockdown nak kejar ilmu, saya nak menghafal banyak. Tuju kepada menghafal banyak. Ambil tu kesesuaian kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang paling penting kita duduk dalam mendekatkan diri kepada Allah. Moga-moga para jemaah dapat memahami. Moga-moga para jemaah sekalian diberi kebaikan oleh Allah. Minta maaf di atas segala kekurangan. Maknanya seandainya ada sesuatu yang tidak dapat dipahami, mungkin di atas kelemahan Ustaz yang jahil ini, maka bolehlah antunna rujuk kepada orang-orang yang lebih saleh. Lebih saleh. Yang paling penting ingat, bukan ilmu saja kita nak, tetapi kita nak adab. Bukan itu saja kita nak akhlak, kita nak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita semua. Pesanan Ustaz, jangan sibuk dengan perkara-perkara yang boleh merugikan kita. Seperti apa? Seperti sibuk mencari keburukan orang, sibuk dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada perbahasan-perbahasan yang tidak ada ke penghabisan. Itu merugikan. Sibuklah kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Ustaz minta maaf ni, kadang-kadang duduk begini begitu. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pastikan tidur dalam keadaan berwudu dan berzikir kepada Allah. Jadi sekadar ini saja. Wallahu a'lam.